Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ladzul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayyuhan nas ittaqullah fusikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala la ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Shadaqallahul azim. Ibu yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada pagi hari ini saat orang lain berada di rumah cuti, hari pekerja. Tapi ibu ambil peluang pada pagi hari ini untuk duduk dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi dikurniakan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita, dan hari ini kita telah pun berada pada hari yang ke-10, betul, dalam Syawal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan di sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di penghujung Ramadan baru-baru ni Allah Taala janjikan pada kita dengan 3 perkara. Yang pertama, Allah Taala janjikan kita dengan ayat dengan turunnya perintah berpuasa itu dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, berpuasa bagi orang yang beriman. Kemudian di hujung ayat itu Allah Taala lengkapkan ayat itu, tutup ayat itu dengan la'alakum tatakun, bertakwa. Maknanya Allah anugerahkan kepada kita takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun bukan semua. Bukan semua. Maknanya yang dipilih oleh Allah. Yang dipilih oleh Allah dapat satu makam kedudukan yang namanya bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu, mudah-mudahan dapat daripada kita tu. Kemudian yang kedua, Allah Taala beri jaminan kepada kita, mudah-mudahan di hujung Ramadan tu malaikat letakkan nama kita di antara nama-nama hamba Allah yang ada dalam satu kitab, yang dalam kitab tu ditulis semua nama-nama yang insya-Allah nanti akan berada di syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di hujung Ramadan tu kita minta, ya Allah, ya Allah, letakkanlah nama kami ya Allah dalam senarai yang akan berada di syurga-syurga-Mu ya Allah, dan padamkan nama kami daripada senarai yang akan menuju ke neraka-Mu ya Allah. Ya, na'udzubillah min zalik. Yang tu kita minta, mudah-mudahan yang kedua tu pun dapat. Ada nama kita. Bukan nama kita dalam senarai rombongan Cik Kioh pergi ke Bukit Jali kan tu. Boleh jugalah, kalau nak tak apalah. Tapi kita nak senarai kita ada dalam kitab yang nama tu akan menuju ke syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah ada dah. Alhamdulillah ada. Yang ketiga, Allah Taala anugerahkan kepada kita sebulan namanya. Anugerah apa? Lepas puasa sebulan, Allah Taala anugerah lagi sebulan. Apa dia? Raya. Letakkan tak raya sini. Raya Allah Taala anugerahkan pula apa? Allah Taala anugerahkan pada kita dengan hari raya ni. Kemenangan ni. Sebulan tak? Sebulan pula. Sebulan kita usaha mengawal hawa nafsu kita, mengekang hawa nafsu kita. Akhirnya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sebulan pula berada dalam
dalam hari raya kemenangan ni, hari kemenangan ni. Dan faham tak kita apa maksud hari raya? Apa maksud hari raya? Hari raya lah Ustaz. Apa hari raya ni cari silaturahim, ziarah. Betul, saya tak kata salah, betul. Silaturahim, ziarah. Tapi takkanlah itu dah kita rasa hebat sangat tak? Hari raya ni hari kemenangan tak? Hari raya ni kemenangan. Kau tu bebas daripada segalanya. Hari raya lah tu. Maksud samanya lebih kurang macam merdeka jugalah. Maknanya tapi lebih kuatnya hari raya ni hari kemenangan. Menang nak kita menang lah sebulan kita berjuang, akhirnya Allah Ta'ala anugerahkan kemenangan. Tapi kena ingat satu benda je. Manusia ni takut dia akan kembali balik pada fitrah yang asalnya tak? Sebelum dia masuk Ramadan, fitrah dia lain. Dalam Ramadan, fitrah dia lain. Takut dia keluar pada Ramadan, fitrah dia bukan fitrah Ramadan tu, fitrah sebelum Ramadan. Faham tak? Sebelum Ramadan kan semua baik sangat ni. Tapi dalam Ramadan usaha untuk jadi baik, alhamdulillah. Tapi keluar pada Ramadan. Sebab tu keluar pada Ramadan yang penting ni. Sebulan dalam tarbiyah madrasah Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala. Mampu tak kita mengekalkan apa yang kita usahakan sepanjang Ramadan untuk dibawa keluar daripada Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia fitrah dia macam tu lah. Bila dia senang, bila dia sihat, bila dia kaya sikit, dia mudah lupa pada Allah tak? Hari raya ke? Sebab tu mengekalkan kemenangan ni susah betul. Nak menang susah, tapi nak mengekalkan kemenangan tu lagi susah, betul? Susah tak susah? Sebab tu bila sebut hari raya ni bukan sekadar sebulan dalam Syawal tu, ada hari raya yang lebih besar pada itu lagi. Tak? Ada hari raya lebih besar pada itu lagi. Apa yang dimaksudkan dengan hari raya? Ya? Pernah sahabat tanya pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, sahabat pernah tanya pada Anas bin Malik. Kita tahu dah Anas bin Malik ni siapa? Salah seorang daripada anak angkat kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil ketika mana usianya 11 tahun, jadi budak suruhan Nabi. Ya, umur 11 tahun diserahkan oleh mak Anas bin Malik ni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk lama dengan Nabi di antara sahabat yang banyak merawikan ataupun meriwayatkan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni. Dan Anas bin Malik ni juga dikatakan guru pada Malik bin Anas. Anas bin Malik guru pada Malik bin Anas. Kenal tak siapa Malik bin Anas? Malik bin Anas ni pula guru pada Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris ni? Tak pernah dengar Ustaz. Memang tak pernah dengar Muhammad bin Idris. Tapi kalau sebut Imam Syafi'i, kenal tak? Baru kenal tak? Maknanya nama sebenarnya Muhammad bin Idris. Kita sebut Imam Syafi'i. Maknanya Malik bin Anas ni guru pada Imam Syafi'i. Guru dia apa? Anas bin Malik. Tukar tu je. Tukar. Maknanya. Pernah ditanya pada Anas bin Malik. Wahai Anas bin Malik. Apakah yang dikatakan dengan hari raya tu? Apakah yang dimaksudkan dengan hari raya kemenangan? Apakah sebulan dalam Syawal ini kemenangan, hari raya yang sebenar-benarnya kemenangan hari raya bagi umat Islam ni? Kata Anas bin Malik, betul, benar. Memang benar. Hari raya ni memang hari kemenangan pada kita. Yang sebulan tu kita berjuang mengawal, mengekang hawa nafsu kita. Tapi bukan inilah yang dikatakan sebagai kemenangan yang mutlak dalam hidup kita. Kemenangan yang sebenar-benarnya menang dalam hidup kita. Sebab ada lagi disebut sebagai 5 ataupun 6 perkara yang disebut sebagai kemenangan hari raya bagi umat Islam. Yang 6 ini yang kita nak kejar ni, Syawal ni tetap ada. Walaupun kita tak ada, tapi Syawal tetap ada. Betul? Tetap ada. Tapi kemenangan yang 6 ini kata Anas, yang ini yang kamu kena kejar ni, yang ini. Yang ini yang kena kejar. Sepanjang hidup kamu kena kejar 6 ini. Yang disebut sebagai kemenangan hari raya. Yang sebenar-benarnya kemenangan hari raya. Bukan yang Syawal ni. Syawal ni tetap akan ada. Yang ni yang nak kejar ni. Apakah mampu untuk kita mencapai satu tingkatan kehidupan dalam hidup kita yang namanya kemenangan dalam hari raya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Anas bin Malik, yang pertama sekali bila disebut sebagai hari raya kemenangan, bukan hari raya Syawal ni tak. Yang pertamanya ketiga mana? Kata Anas bin Malik, ketiga mana manusia itu mampu untuk mengurangi dosanya pada setiap hari, maka itulah hari raya kemenangan dalam hidupnya. Faham ni? Maknanya setiap hari kita mampu mengurangi dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab tu Allah Ta'ala ajar kita dalam Ramadan yang baru-baru ni, kita mampu untuk mengurangi dosa kita sepanjang hidup kita dalam Ramadan tu, betul. Dosa mata kita kurang dalam Ramadan, betul tak? Dosa mulut pun kurang. Dosa telinga, tangan, kaki kurang sebab kita puasa yang sebenar-benar puasa. Kita bukan puasa orang awam tak, kita puasa yang kedua, puasa khusus. Puasa orang yang ada tingkatannya. Sebab puasa ni, puasa Ramadan ni bukan untuk kita, puasa Ramadan ni untuk Allah. Sebab tu kita buat puasa ni yang sebaik mungkin. Terbaiklah hidup kita. Sebab puasa ni untuk Allah, bukan untuk kita. Puasa Ramadan, puasa sunat, betul untuk kita. Tapi puasa Ramadan ni untuk Allah. Boleh tak kita puasa yang baru ni lebih kurangnya? Alah Ustaz, yang penting puasa daripada tak puasa. Boleh tak macam tu? Saya tak kata salah, tapi untuk Allah kena buat yang paling baik lah nak. Kita nak bagi hadiah pada orang yang kita sayang pun, cari hadiah yang paling baik. Kalau gelas tu sumbing, bagi tak? Tak bagi tak? Kalau pun gelas tu elok, pembalut dia koyak. Kita akan cari pembalut lain untuk salutkan, untuk bungkus hadiah tu. Yang ni puasa, sebab tu buat yang terbaik tak? Buat yang terbaik. Dan Allah Ta'ala ajar pada kita, betul. Memang dalam Ramadan puasa, dosa kita kurang. Tapi Hari Raya, jangan tipu saya. Hari Raya mulut macam mana? Macam mana Hari Raya? Kecuali ustazah je. Kecuali ustazah je yang ni. Yang lain macam mana? Takkan dia tipu saya. Ada dua ustazah ni. Pagi raya macam mana? Pagi raya. Pagi raya tu je. Nah, betul tak betul ni? Yang sebulan tu mulut baik tak? Mulut sebulan tu Quran, zikir, selawat, istighfar. Betul tak betul ni? Pagi raya. Cuba. Ada ke pakai jubah horin? Lantak dia pakai jubah apa pun. Dia nak pakai jubah horin, nak pakai jubah hijau ke, nak pakai jubah biru pagi raya, peduli apa kita? Tapi kita orang horin kita tak andok, tolak dia pula andok. Lantak dia pakai jubah warna apa pun tak. Dia pakai baju Melayu. Sekarang ni fashion kita sekarang ni, ada orang yang baju Melayu dia baju ni hijau, samping putih, seluar biru. PN. Tak. Boleh tak boleh? Boleh lah tu yang kita bising-bising pagi tu. Aduh, lantak dia pakai apa pun. Yang penting dia pakai baju datang surau, datang masjid. Yang bising kalau dia tak pakai apa, tu dia bising. Ya dia tak pakai apa. Yang itu suruh halau balik. Ini dia dah pakai apa biar. Yang itu kata jahat lah. Yang itu kata kembali melakukan balik dosa-dosa kecil yang kita tinggalkan dalam Ramadan. Kembali melakukan balik dosa. Sebab tu hari raya pertama kata Nabi Malik, mereka yang mampu mengurangi dosa mereka pada setiap hari, itulah hari raya. Sebab tu kata Nabi, hidup kita ni ada berapa hari? Hidup kita ni ada berapa hari? Hakikatnya hidup manusia ni ada 3 hari je, betul? 3 hari je hidup kita. Semalam, hari ni, mungkin besok. Besok belum pasti lagi tak? Semalam yang kita buat telah pun dicatatkan oleh malaikat yang namanya Kiraman Katibin, Raqib dan Atid. Dia catat dah. Boleh tak buat pembetulan tak semalam? Tak boleh dah. Dah catat dah. Apa yang kita buat semalam catat dah. Hari ni Allah Ta'ala hidupkan kita untuk apa? Untuk kita buat sesuatu yang lebih baik daripada semalam yang kita tinggalkan. Betul? Sebab besok, siapa yakin dia boleh lihat matahari pagi esok? Seorang daripada kita tak yakin. Betul? Sebab besok bukan hak kita. Besok hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Jin Samsudin, dia buat filem menanti esok ni 3 je. Dia buat 3 je, betul? Mula-mula menanti hari esok. Kemudian esok masih ada. Kemudian tiada esok bagimu. 3 je. Dia pun ngaji pondok, betul? Dia buat 3 je filem esok ni. Mana ada 4? Sebab dia tahu 3 hari je. Hidup manusia 3 hari je. Menanti hari esok, esok masih ada, tiada esok bagimu. Habis. Betul tak? Sebab dia ngaji pondok. Kita ngaji ke tapi pondok royan. Itu biasalah. Hari ni Allah Ta'ala bagi hidup pada kita untuk kita buat sesuatu yang lebih baik. Sebab tu kata Syekh Daud Al-Fatani. Kenal Syekh Daud Al-Fatani? Ke kita lebih kenal Syekh Daud Kilau? Kata Syekh Daud Al-Fatani adalah salah satu kitabnya. Kata Syekh Daud Al-Fatani, kalau hari ini, sekurang-kurangnya hari ini kita dapat solat, kita dapat menyempurnakan solat sunat subuh 2 rakaat, maknanya semalam yang kita tinggalkan ada mardotillah, ada redha Allah, ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah. Tapi kalau hari ini kita tak dapat menyempurnakan solat sunat subuh 2 rakaat tu, maknanya semalam pasti ada satu perkara
Yang kita buatlah hidup kita yang mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak waktu muda dulu? Waktu muda tu, buat tak solat sunat subuh 2 rakaat? Jangan tipu saya. Kata Syekh Al-Albani, orang yang dia tak mampu menyempurnakan solat sunat subuh 2 rakaat tu semalam, pasti ada benda yang Allah Taala tak redha pada dia. Benda yang salah yang dia buat. Nah, ramai orang yang boleh menyempurnakan solat subuh 2 rakaat, tapi tak ramai yang boleh solat sunat subuh 2 rakaat. Sebab tu Allah Ta'ala beri jaminan. Siapa yang dapat solat sunat subuh 2 rakaat ni, Allah Ta'ala hadiahkan dunia dan segala isinya pada kita. Betul? Sebab tu hari ni bersandarkan semalam ni apa kita buat. Tak? Sebab besok belum jamin untuk sebab tu. Yang mampu mengurangi dosanya pada setiap hari, kata Anas bin Malik, inilah hari raya yang pertama bagi manusia. Mudah-mudahan kita tu tetap akan ada dosa kecil kita. Tapi berjaya dikurangkan pada setiap hari. Sehinggalah kita kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang pertama, yang dikatakan sebagai hari raya yang pertama. Yang kedua, yang disebut sebagai hari raya yang kedua, kemenangan ketiga mana manusia itu dimatikan dalam keadaan beriman dengan Allah. Itu hari raya lah tu. Kemenangan lah, mati beriman dengan Allah. Kita susah-susahlah hidup kita dengan amal ibadah yang kita buat. Masa kita banyak habiskan dengan akhirat. Akhirnya Allah Ta'ala anugerahkan pada kita mati beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kemenangan pada kita saat sakaratul maut tu? Jangan main-main saat sakaratul maut ni. Dan Nabi besar kalau diberikan minum air satu lautan pun tidak akan mampu menghilangkan dahaga orang yang sedang sakaratul maut tu. Bagi air satu lautan tu tak mampu hilang dahaga. Waktu ketika itu syaitan, iblis akan datang dalam keadaan kuasanya digandakan. Sebab dia tahu itulah saat terakhir dia mampu untuk menggoda manusia. Mati habis dah, tak boleh goda dah waktu tu. Sebab tu penting untuk sakaratul maut ni. Waktu sakaratul maut ni, zahir tak ada dah pada kita dah. Tak kuat mana dah zahir. Yang kuat mana? Batin. Jasad tak kuat dah pada kita. Yang kuat yang mana? Yang kuat mana? Jasad tak kuat dah pada kita. Ruh. Ruh tu yang akan jadi kekuatan pada kita. Ruh mana? Ruh daripada sudut ibadah kita dengan Allah. Jasad tak kuat mana dah. Tak usah kata nak angkat tangan, nak buka biji mata pun tak lalu dah. Saat sakaratul maut. Kalau tak percaya, pergi tunggu saat sakaratul maut dulu tengok. Saat tu dah. Sebab tu Nabi ajar pada kita. Doa pada Allah untuk minta pada Allah tu mati dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jahat mana pun kamu, doa pada Allah. Mati tu beriman dengan Allah. Itu kemenangan. Dan Nabi ajarkan pada kita antaranya Nabi pernah pesan pada sahabat, kata Rasulullah SAW, jagalah 4 waktu kamu dengan Allah. Ketika mana kamu mampu jaga 4 waktu kamu dengan Allah ni, mudah-mudahan Allah akan jaga waktu kamu sehingga akhirnya kamu dianugerahkan mati beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 4 waktu ni susah nak jaga sebenarnya. Tapi bagi orang yang istiqamah dia mampu jaga 4 waktu ni. Yang pertama kata Nabi, jagalah waktu sebelum masuknya solat subuh. Maknanya paling-paling kurang pun dapat solat tahajud 2 rakaat pun jadilah. Nabi sebutlah hadis itu lebih kurang dalam 10-15 minit sebelum subuh. Jaga waktu tu, maknanya bangun sebelum subuh tu. Untuk sekurang-kurang kita mampu tahajud walaupun sekadar 2 rakaat, alhamdulillah. Yang pertama. Kemudian Nabi besar yang kedua, jagalah waktu selepas solat subuh. Selepas subuh tu jagalah lebih kurang 10-15 minit. Paling-paling kurang pun bacalah Quran. Paling baiknya baca Yasin. Tapi kalau tak mampu tak apa. Sebab tu ada hari Nabi yang Nabi besar. Selepas solat subuh jangan bangun tu kuy. Duduk dulu atas tikus sejadah tu sehingga bila? Terbitnya matahari dah. Bila terbitnya matahari, kita buat satu solat yang nama solat apa? Solat Isra'. Habis solat Isra' tu, terus buat solat duha. Habis duha tu bertebaran lah. Carilah rezeki kamu. Nabi pesan tu. Tapi apa ramai yang boleh duduk atas tikus sejadah tu? Mana nak duduk ustaz? Yang kerja memang tak dapat lah. Yang kerja sibuk tak. Kita yang tak kerja pun ni, habis je subuh tu terus cari kedai roti canai. Sebab 30 tahun dah macam tu dah. Waktu kita kerja dulu. Didoktrin dalam kepala otak kita tu, itulah sistem kita dah. Habis je subuh, keluar. Cari rezeki kita masing-masing. Yang kita yang dah tak kerja tu ambil lah lebih kurang dalam 15-10 minit je. Duduk sebentar. Habis solat subuh tu. Lebih kurang dalam 15-10 minit. Yang kedua. Yang ketiga, jagalah masa sebelum masuknya waktu maghrib. Sama juga 10-15 minit.
Ke kita maghrib azan baru kita ambil semayang? Jangan tipu saya. Nabi kata jagalah masa sebelum waktu. Maknanya lagi 15 minit, 10 minit dah ada dah, sedia dah. Sedia dah untuk maghrib. Istighfar ke, paling baiknya istighfar. Istighfar selawat dulu, 10-15 minit. Ibu yang nak pergi ke masjid, alhamdulillah lah, nak pergi ke surau, ada kuliah atas sekolah masjid ilmu, tak ada, tak apalah, datanglah buat sekurang-kurangnya 10 minit dah. 10 minit sekurang-kurangnya dapat buat solat tahiyatul masjid sebelum masuknya waktu maghrib tu. Kemudian yang keempatnya, jagalah waktu selepas daripada solat maghrib. Kalau yang ada kuliah tazkirah, alhamdulillah, di surau masjid. Tapi yang tak ada, tiba-tiba tak ada di surau masjid, bukan semua surau masjid yang ada kuliah tiap-tiap malam tak. Yang tak ada kuliah, buatlah solat-solat sunat awabin. Ataupun bacalah Quran, zikir. Memenuhi keperluan sehingga masuknya waktu isyak tu. Duduk sembang-sembang di luar. Sembang-sembang sambil isyak rukuk. Panas cuaca hari ni ya. Kesembang tu. 4 waktu je. Nabi kata 4 waktu. Kenapa 4 waktu ni? Sebab di situlah pertukaran, peralihan hari. Subuh ni daripada malam menjelang ke siang. Maghrib daripada siang menjelang pada malam. Itu je. 4 waktu ni boleh jaga rasa-rasanya. Jangan tengok saya. Saya tetap macam tu je. Boleh jaga tak? 4 waktunya. Bukan susah sangat tak? Tapi bagi orang yang dia nak mati nanti lah keadaan beriman, dia akan usaha. Sebab tu Nabi bagi jaminan. Jaga 4 waktu ni, Allah akan jaga masa kita waktu. Sehinggalah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 waktu ni. Bukan susah mana pun. Ya, bagi yang istiqamah sungguh-sungguh lah. Tapi yang tak pernah nak buat, memang rasa susah. Saya tak mampu, betul. Maghrib memang payah lah. Maghrib waktu tu lah kita baru nak balik ke rumah. Baru nak pada sekolah, nak balik ke rumah. Subuh pun kadang lebuh juga. Sedar-sedar, kalau dengarkan bunyi jamnya, pukul 4 dah bunyi jam. Tot, 4 suku, 4 setengah, 4.45, 5 suku, 5 setengah, 6 bangun. 8 kali bunyi jam. Bunyi tutup. Itu saya lah dah. Mana jaga 4 waktu tu. Sebab penting mati beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hari raya. Dan Nabi ajar juga. Antara yang lain yang kata Nabi, saya pernah cerita pada ibu, kalau ibu ingat, antaranya orang yang nak mati beriman dengan Allah, kan Nabi pesan, jagalah 6 perkara sebelum, semasa dan selepas daripada solat. Kan? Ada 6 perkara, ingat tak tu? Tak ingat dah, kalau tanya pun tak ingat dah. Sebab itu rasanya raya tahun sudah Ustaz ke bang? Memang tak ingat. Jaga 6 benda tu je. 2 sebelum solat, 2 semasa solat, 2 selepas solat. Yang ni kita buat hari-hari. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya berwuduk dengan sempurna. Berwuduk dengan sempurna. Mana berwuduk dengan sempurna tu, antaranya janganlah membazir air banyak sangat dah. Sekarang ni, tengok Taman Seri Raya, sehari 2 ni air kira pula tak? Keruh sikit tak? Yang duduk Taman Seri Raya tak? Air keruh sikit. Ada duduk Taman Seri Raya sini? Air keruh sikit je. Air keruh sikit, tak tahulah keruh sebab saya tak tahulah. Tak apalah, yang penting berwuduk dengan sempurna, yang pertama. Yang kedua, jawablah seruan azan. Bukan suruh sembang bodoh. Ini waktu azan, orang azan. Jangan sembang, jawab seruan azan tu. Azan tu zahirnya betul yang panggil itu muazzin. Tapi yang tersurat, yang tersirat panggilan tu datang daripada Allah. Hayalah solah, kata Allah. Marilah semayang, Allah Ta'ala pujuk. Marilah semayang. Hayalah falah, kata Allah. Marilah menuju kejayaan. Tiba-tiba kita sembang-sembang. Saat ni, kita panggil anak kita, dia buat tak tahu je, kita rasa macam mana? Marah tak? Kita panggil anak kita buat tak tahu, dia buat tak tahu yang panggilan kita. Dia sembang-sembang tu. Kita rasa apa rasa-rasanya? Tu saat muazzin sedang melawan ke azan, kita sembang-sembang tu. Dalam hidup kita hanya akan dapat 3 je panggilan anak. 3 je panggilan. 2 belum pasti. 1 pasti. Tak usah lari ke mana pun. Yang pertama panggilan azan. Tak semua orang dapat panggilan azan ni walaupun dia dengar. Yang dapat panggilan azan yang mana? Orang yang menyahut seruan azan tu, dia tu pergi solat. Sama ada dia solat di rumah ataupun paling baiknya di masjid surau. Sebab dia dapat panggilan azan tu. Orang yang pekak pun dapat panggilan azan. Allah yang maha besar kan? Tu. Kalau yang pekak pun semayang, yang tak pekak tak semayang, ia macam mana? Yang pekak pun semayang, yang tak pekak tak semayang, mana lebih baik dia? Lebih baik dia pekak daripada tak pekak tu. Itulah kalau kasarnya macam tu.
Itu belum pasti. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Walaupun rumah dekat dengan surau. Hayalah solah, kata Bilal. Dia tarik balik selimut tu lah. As-salatu khairu minan naum. Semayang terlebih pada tidur. Betul. Lagi tarik. Yang kedua, panggilan haji, panggilan umrah. Tak semua dapat pergi. Yang dapat pergi, pergilah. Yang tak dapat pergi, nak buat macam mana? Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Walaupun duit cukup. Yang ketiga, yang ini wajib dapat. Panggilan maut. Ada yang tak dapat. Kalau tak dapat, tolong kongsikan ilmu tu. Kasih ustaz, saya tak dapat panggilan maut ni. Tetap dapat. Tak tahu, cuma tak tahu bila, bagaimana dan di mana tu je. Itu yang kedua. Jawablah seruan azan. Yang ketiga, rebutlah soft yang di hadapan. Ini waktu solat dia. Rebutlah soft yang di hadapan. Rebutlah soft depan. Yang boleh lah. Yang boleh. Bila sebut soft depan, maknanya kita kena datang awal. Itu je. Tak apa, ibu-ibu pun dulu zaman Nabi, soft belakang. Yang paling Allah dah, soft belakang. Tu bawa ke depan. Sekarang ni kita kedudukan dah beza dah. Mana soft depan, tak apalah perempuan. Yang penting, rebutlah soft depan tu. Kemudian yang ketiga. Yang keempat, jangan menyamakan perbuatan solat itu dengan imam. Ataupun mendahului pada imam. Sama pun tak boleh. Apatah lagi kita dulu pada tu imam. Lambat sangat tu imam ni. Allahu Akbar lah. Kita dah tahiyat, tunggu dia. Tok Imam, kami tunggu tahiyat. Tok Imam lambat. No. Tak boleh, walaupun dia lambat, macam mana pun kena tunggu. Cuma merungut je. Nak tahu, nak tak nak tanya, nak solat, nak merungut. Cuma merungut dalam hati, itu je tak. Boleh tak sama? Sama pun tak boleh, apatah lagi kita dulu pada dia. Yang keempat. Yang kelima, jangan mengalihkan kedudukan. Sehingga mana Tok Imam mengalihkan posisi kedudukannya. Sehinggalah dibacakan, Allahumma antas salam. Itu je. Jangan alih. Melainkan kalau tumit ibu-ibu buku lali, orang duduk. Kan? Kita tahiyat tu, orang sebelah kita duduk. Aduh, kita kata. Itu boleh. Itu darurat lah. Yang peliknya kita ni, waktu tahiyat air tu semua sengit. Dengan kepala-kepala pun. Saya tak tahu mazhab mana yang ajar sengit ni. Atas tahiyat, dia sengit. Belah mana sengit tu? Belah kan. Saya tak pernah pula belajar kepala kena sengit. Ada ke tu? Tak ada dah. Tu mazhab mana dah? Sengit. Lepas tu dengan duduk pun. Duduk atas buku lagi. Aduh, kita kan duduk atas buku lagi. Kita badan dah bawa besar. Dah duduk tu atas tu. Dia golek-golek atas buku lali. Berlubang buku lali kita. Iaitu boleh ubah posisi kedudukan tu. Dah. Tak payah sengit-sengit. Dia tegak je. Tegaklah tahiyat tu. Apa masalah duduk tahiyat? Tegak je dah. Ni dia sengit. Lepas tu yang peliknya habis salam, elok tegak balik. Itu pun kita tak tahulah. Itu tak kaedah kena ngaji fiqh balik lah. Yang kelima. Kemudian yang keenam. Yang keenam ni dia susah sikit. Kalau boleh buat, buat. Tak boleh buat, tak apa. Yang keenam ni, jangan meninggalkan masjid selagi mana Tok Imam belum meninggalkan masjid. Aduh, Ustaz. Habis Ustaz kalau Tok Imam tidur di masjid, tidur dengan Tok Imam. Apa susah? Tidur dengan Tok Imam di masjid. Bukan. Itu maksudnya apa? Jangan tinggalkan jemaah selagi mana belum diselesaikan solat tu dengan doa ni sama dengan malaikat diaminkan oleh malaikat. Rugilah kita tak ambil peluang tu dah. Malaikat ni diaminkan doa kita tu. Amin. Kita lagi pula. Ada orang tu langsung tak ada doa langsung dah. Assalamualaikum, belah tu weh. Subuh tadi saya tegur tu. Baru lepas kuliah subuh, sembang-sembang lupa. Loh, pagi ni ada kuliah duha. Ingatkan cuti. Sebab kita tahu hari ni hari buruh cuti. Kalau kita kerja pun triple pay. Faham tu? 3 kali bayar. Bukan sekali bayar. Faham ni Puan Faizah? Sebab hari ni kan cuti. Kan? Maknanya kalau kita kerja 3 kali bayar. Faham ni Cik Nasir? Faham baguslah. Kalau sekali bayar tak payahlah. Pagi tadi habis-habis salam-salam terus lari. Doa dulu. Kalaupun tak tahu dengan doa panjang-panjang, doa pendek. Ibu sekala doa kan. Rabbana atina tu ibu sekala doa. Takkan itu pun tak boleh. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Hebat mana pun orang doa, bila sebut je Rabbana, ibu-ibu akan rasa tenang. 2 jam Tok Imam tu doa. Kita angkat tengah lama Tok Imam. Sejuk dah ayam percik tu. Tiba-tiba dalam mana dia pun sebut Rabbana atina. Kita bila sebut lega lepas ni mentok darah lepas ni gitu. Tapi selagi dia tak sebut Rabbana atina,
Bila nak habis panjang tu, melerik-lerik rabana, semuanya minta. Kita lah doa semua minta. Kalau Allah bagi semua boleh tak kita jaga? Minta semua. Laut minta, langit minta, hutan rimba minta, tanah minta, batu minta, semua minta. Kalau Allah bagi semua, boleh tak duduk dalam kuliah ni? Banyaknya nak jaga. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi semua yang kita minta. Allah Ta'ala bagi yang kita perlu je. Minta banyak tapi Allah Ta'ala bagi yang kita perlu je. Kalau semua Allah Ta'ala bagi, saya rasa ibu tak sempat nak kuliah dah. Sempat nak kuliah. Tak sempat nak ke sana, nak ke mari, nak ke sana. Sebab tu Allah Ta'ala bagi yang perlu je. Yang tak perlu aku tak bagi, kata Allah. Yang perlu je. Doa lah. Kalau tak boleh pun dengan Arab Melayu. Dah, Melayu pun boleh. Kan? Saya dulu pernah mengajar orang asli 5 tahun. Jalan Sepompulan, Cameron Highland tu. Dia tanya, Ustaz, boleh tak kalau doa ni ringkas je Ustaz? Ringkas macam mana? Doa sama je dia kata. Daripada subuh sampai esok itulah doanya. Boleh tak kalau ringkas-ringkas? Ya Allah, macam biasa lah, macam selalu tu, amin. Dah, itu je. Betul tak betul tak? Betul lah. Sebab yang kita doa benda yang sama je. Daripada maghrib sampai esok tu je doa sama. Dia kata, boleh tak Ustaz ringkas sikit doa? Doa tu, Ya Allah, macam biasa lah, macam selalu tu, amin. Allah Ta'ala faham tak kalau doa macam tu? Faham tak? Faham. Ya Allah, Ya Rahman, macam biasa lah, macam selalu minta tu, amin. Boleh tak? Boleh. Untuk dia lah, tahu ibu-ibu jangan buat pula. Esok orang tanya siapa aja, Ustaz Ridwan. Saya pula pindah Pekalai Ulu. Itu je. Tak kuliah. Pada dia boleh. Sebab tu saya tak nak ngajar orang asli. Sebab tu dia pandai lebih pada kita lagi. Dia pandai lebih pada kita. Bila ambil air semayang, dia ambil 3 set lengkap. Maksud 3 set lengkap tu 3 kali. Dia ambil wuduk tu. Habis mula pada muka sampai kaki dia doa. Lepas tu dia ambil sekali lagi. Dia doa. Ambil sekali lagi. Dah 3 kali tu baru naik surah. Saya tanya kenapa sampai 3 kali ambil, orang dah tunggu lama nak solat ni, ambil lama sangat. Dia kata, Ustaz jangan marah. Kenapa pula? Kalau kita ambil 3 kali, kalau tengah semayang, kalau terkentut ada lagi 2. Tak payah nak turun bawah ambil lagi. Dia cerdik pada kita. Ibu-ibu jangan ikut pula orang. Tengah semayang tu terkentut. Orang ni batal dah. Ada lagi 2. Nah, itu dia boleh. Sebab itu saya 5 tahun je bertahan. Lepas tu saya minta pada bos, saya kata tukarlah, pergi lain lah. Pergi ngajar sekolah agama pula lah. Tak lalu ngajar kat sini, dia lagi pandai daripada kita dak. Ibu jangan ikut itu pula. Itu maknanya bukan nak tidur di masjid, maknanya jangan meninggalkannya selagi belum selesaikan dengan doa. Itu 6 benda tu je. 2 sebelum, semasa dan selepas pada solat. 6 benda tu je untuk jaga. Untuk akhirnya Allah Ta'ala beri satu keistimewaan apa dia? Matilah kata beriman dengan Allah Subhanahu. Saat sakaratul maut tu bukan mudah tak? Saat sakaratul maut tu. Maknanya orang yang mati beriman itulah kejayaan, kemenangan yang kedua dalam hidupnya, hari raya yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga yang disebut sebagai hari raya kemenangan, ketiga mana manusia itu dilepaskan daripada seksaan alam barzah. Allah Subhanahu Wa Taala lepas seksa alam barzah. Kemenangan hari raya lah. Susah payah kita dekat dunia. Ibu tinggalkan semua keseronokan dunia. Tinggalkan anak cucu kita duduk dalam kuliah tazkirah ni. Ibadah tak kira masa. Akhirnya Allah Ta'ala anugerahkan kita kehidupan dalam alam barzah penuh dengan nikmat daripada syurga-syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penat kita akhirnya kita rehat. Serehat-rehatnya dalam alam barzah. Kita tak nak penat kita dekat dunia sampai kita melupakan akhirat. Kita rasa-rasa biarlah penat dekat dunia Ustaz. Mudah-mudahan esok mati, esok habis dah cerita. Kita tak ada dah dengan dunia. Takut mati nanti. Tak rehat-rehat lah. Sampai alam Masya Allah. Tak rehat-rehat. Kena soal saja, kena balun tu saja. Sebab tu biarlah penat dekat dunia dengan akhirat. Akhirnya kita diberikan rehat yang secukupnya dalam alam barzah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu dah alam barzah ni macam mana. Sebab tu Sayyidina Uthman bin Affan, ketika mana melintasi tanah perkuburan je dia menangis. Belum lagi masuk dalam alam barzah, melintasi tanah perkuburan menangis sampai tak esok-esok janggutnya. Sampai menangis, sampai basah janggut dia. Janggut Sayyidina Uthman ni bukan macam janggut saya. Segenggam tu. Menangis, basah janggut dia. Sahabat tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa menangis? Tuan ni setiap kali melintasi tanah perkuburan menangis. Setiap kali melintasi tanah perkuburan menangis. Kita tak usah kata melintasi tanah perkuburan. Hantar jenazah sampai tanah perkuburan pun tak ada menangis pun. Boleh duduk atas batu nisan ni. Boleh duduk atas banner kubur isyak rokok ni. Sedangkan yang kita pijak tu, mana-mana tanah perkuburan yang ibu pijak, dia ada 2 je. Satu nikmat syurga, satu lagi azab api neraka, 2 je.
Pergilah pijak mana tanah kuburan. Pijak je, dua je. Dalam tu ada dua. Nikmat syurga, azab api neraka. Dekat mana dah. Bukan jauh, 7 kaki je. 7 kaki tu ada apa? Nikmat syurga, ada azab api neraka Allah Subhanahu. Dekat tak dengan kita? Dekat je. Dekat je. Tapi kita tak ada rasa apa pun boleh duduk atas bena kubur. Risau aku. Mati dah kawan kita, tak ada geng kita dah. Sembang-sembang malam-malam. Itu je. Nabi dalam kitab 30 wasiat Imam Syafi'i tu kata Rasulullah SAW, aku belum pernah melihat pemandangan yang paling menggerikan dalam hidup aku melainkan pemandangan dalam alam barzakh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana paling menggerikan, paling menakutkan tu. Sebab tu Nabi pesan, hari pertama, malam pertama, mana-mana jenazah pun yang dikebumikan, itulah malam yang paling sukar bagi dia. Itu malam yang paling sukar bagi dia. Hari pertama dalam alam barzakh, tak kira kamu siapa pun. Melainkan pada 4 kumpulan yang takkan ada soalan dalam alam barzakh. Lain tu semua susah. Semua susah. Sebab tu hari pertama bila berlaku kematian, apa yang kita buat semuanya diterima oleh si mati. Semua diterima. Hari pertama je, hari kedua tak ada. Hari kedua hanya doa yang dikirimkan oleh waris-waris yang ditinggalkan. Yang itu yang dapat, yang akan jadi bantuan pada kita. Orang lain tak dapat ada hari pertama je. Sebab tu penting pada kita untuk melakukan banyak amal ibadah, dia akan jadi teman pada kita. Walaupun dalam alam barzakh nanti Allah Taala janjikan nikmat syurga pada kita. Tapi kalau kita seorang-seorang, seronok. Kita seorang-seorang je. Berada di tempat paling seronok, tapi kita seorang-seorang je. Nak bersembang, tak boleh, tak seronok. Sebab tu Nabi pesan, buat amal ibadah banyak-banyak. Dia akan jadi teman pada kita dalam alam barzakh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat tak, saya pernah cerita pada ibu dulu untuk ingat balik pada kita. Bukankah Nabi pernah bagi tahu dalam alam barzakh nanti setiap bucu alam barzakh tu akan dinyalakan dengan api, betul? Setiap alam barzakh tu akan dinyalakan dengan api. Setiap bucu daripada liang lahat tu akan dinyalakan dengan api. Daripada satu api ke satu api, dia akan dipadamkan dengan amalan yang kita buat, ibadah yang kita buat dalam dunia. Allah Ta'ala nyalakan dengan api. Api yang pertama dinyalakan oleh Allah akan terhapus dengan satu amalan yang namanya apa? Solat sunat. Bukan solat wajib ni tak padam. Padam juga dengan solat wajib. Tapi kalau ada dengan amalan-amalan solat sunat, dia lagi mudah terpadam api, dia lagi cepat terpadam api. Sebab tu Nabi minta pada kita, solat buat amalan sunat ni banyak-banyak. Apatah lagi solat sunat buat banyak, sebab dia akan memadamkan api yang pertama yang dinyalakan dalam alam barzakh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat sunat banyak dah. Dalam Ramadan, betul dalam Ramadan saya yakin solat sunat kita bukan sikit-sikit. Tara ulama dah 40 rakaat solat sunat tu bukan kecil-kecil tu, 40 rakaat. Tambah orang yang buat pula tarawih 20 rakaat, witir 3 rakaat, 23 rakaat lah. Campur pula dengan yang solat waktu 17, 40 rakaat. Setiap hari dalam Ramadan. Sekarang ada dah 40 rakaat. Jangan tipu saya sekarang, ada dah 40 rakaat setiap hari. Tu tarawih ulama tu dah hebatlah. Tu. Yang itu Allah Ta'ala bagi pada kita, ajar pada kita. Tapi ada orang yang marah. Dia kata, Ustaz, dalam Ramadan memanglah boleh buat, Ustaz, sebab dalam Ramadan ada tarawih. Ada tarawih. Di luar Ramadan tak ada tarawih. Bila nak buat 40 rakaatnya? Boleh tak? Boleh juga. Itu pandai-pandai kita lah. Tarawih, itu cerita lain tu dalam Ramadan. Keluar pada Ramadan boleh? Boleh. Yang wajib tentu ada 17, tambahlah dengan solat-solat sunat yang lain pun masalahnya. Lagi banyak kan beramal dengan amalan sunat? Lagi banyak. Pahala kami akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada syarat pula untuk terima yang sunat, jangan tinggalkan yang wajib. Itu je lah. Nak dapat yang sunat, yang tinggal yang wajib. Kita yang sunat beria-ria berebut. Tapi wajib tak ada. Yang sunat beria rebut. 20 rakaat solat tarawih. Kalau pun 100 rakaat, tetap sunat. Tetap sunat. Kalau pun 100 rakaat. Witir paling banyak berapa rakaat? 3. Tak, paling banyak 11 rakaat. Tapi kita jarang buat witir ni 11 rakaat. 3 tu pun kira dia hebat dah. 3 pun dia jarang buat 11 rakaat ni. 3 tu pun hebat dah. Tapi walau macam mana pun banyak je witir, tetap dia solat sunat je ke? Cuma solat sunat yang diberatkan itu je. Tapi kuliah, walaupun 15 minit, tazkirah, walaupun setengah jam, wajib ke sunat? Wajib. Yang peliknya, yang sunat buat sungguh-sungguh, yang wajib lari. Solat tarawih 8 rakaat, dapat. Witir 3 rakaat, selesai.
Bila tazkirah, balik. Yang mula yang tadi waktu solat ada lebih kurang 10 saf. Bila kuliah tinggal 2 saf. Yang ke 8 saf tu semua balik. Kita tanya kenapa balik Syekh? Yang ini wajib ni tazkirah ni. Yang tadi sunat je. Kenapa balik ni? Malas ustaz duk tazkirah ni. Kenapa pula? Sebab ustaz-ustaz yang tazkirah tu semua ngata-ngata orang. Menyampah tengok. Memanglah kena ngata orang bodoh. Dia kata. Takkan nak kata lembu. Lembu tak masuk neraka. Yang ada potensi untuk masuk neraka ni, ada 3 golongan je. 1 tetap. Siapa dia? Iblis, syaitan. Tempat dia. Tetap dah. 2, golongan jin. Yang ketiga, manusia. Itu je. Ia akan mengisi neraka Allah. Lain tak ada. Itu je 3. Kita ada tak situ? Golongan manusia. Kita manusia. Tapi bukanlah kita. Golongan manusia. Sebab tu kena tazkirah. Nama pun tazkirah. Takkan tazkirah dia marah. Takkan dia tak ngata. Memang kena ngata. Takkan nak ngata lembu. Lembu mana dia masuk neraka tak? Takkan beratur lembu menuju ke neraka Allah. Malaikat tanya, lembu! Nak masuk neraka ni? Sumbang mahram. Takkan lembu kabur di sumbang mahram. Nampak pula monyet kera. Ni monyet kera ni kenapa masuk neraka ni? Rasuah. Salah guna kuasa. Buat hari raya. Buat nyemua hari raya pakai duit rakyat tu. Faham ni? Faham bagus. Takkan tu tak? Takkan kera pula. Manusia sebab itulah bagi tazkirah dia marah. Yang sunat tadi, ya Allah, dia buat sungguh-sungguh. Patutnya yang sunat ni susah. Ibu-ibu solat sunat ni, tarawih, witir senang. Susah sebab kena ikut Tok Imam. Rukuk, ibu-ibu rukuk. Dia iktidal, sujud. Cuma merungutlah hati, itu je. Yang cepat merungut, yang lambat merungut. Tapi bila kuliah, senang ke susah? Kuliah senang, ibu dengar je. Nak tidur. Nak tulis. Yang bercakap saya. Nah. Susah tak? Susah. Ada tabung. Nak bubuh, tak bubuh tak. Yang kena duit saya je. Tak ada. Tak datang dah pengurupan. Itu je. Apa susah? Itu pun tanda. Yang itu kita pelik. Sedangkan dia akan jadi teman pada kita nanti. Di mana dia alam? Di alam barzah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang Nabi kata cari ilmu, ibadah. Sebab manusia sampai mati. Sampai dia dalam alam barzah. Masih lagi diajarkan dengan ilmu dah. Masih lagi diajarkan walaupun mati dah. Walaupun tahu soalan tu. Tapi tetap diingatkan. Sebab dalam alam barzah ni. Waktu kita mati, belum lagi waktu dalam sakaratul maut, Allah Ta'ala datang. Wahai si pola, kata Allah, ni tempat kamu nanti. Allah Ta'ala tunjukkan pada kita mana nikmat syurga dalam barzah. Tenang hanya kita pergi tak. Tapi kalau Allah Ta'ala tunjukkan pada kita, wahai si pola wama, ni tempat kamu dalam barzah. Lubang-lubang daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu jenazah yang waktu dalam sakaratul maut Allah Ta'ala tunjukkan nikmat syurga pada dia. Kalau dia boleh bangun berkata-kata, dia cakap, boleh tak aku bumikan aku cepat sikit? Tak payah tunggu zuhur. Lepas subuh ni bumi terus. Sebab tak sabar. Sebab tu syurga. Nikmat syurga dalam barzah. Tapi kalau azab neraka, kalau dia boleh bangun, dia bangun. Ni boleh tak simpan 3 minggu dulu? Simpan dalam peti-peti air mana pun. Boleh tak simpan? Kalau dia bangun, dia boleh cakap tu. Tu dia boleh cakap. Yang tahu hanya orang yang mati. Betul? Sebab tu bila kita mati nanti, lepas kita mati nanti, kita akan dapat lihat 2 alam. Satu alam yang kita tinggalkan. Satu lagi alam yang bakal menunggu kita dapat lihat tu. Waktu mati? Kita tak percaya mati dulu. Tahun depan hidup balik bagi tahu saya. Betul Ustaz? Lepas tu Nabi ingatkan pada kita untuk bawa apa? Untuk bawa amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan dengan Allah. Untuk bekalan dalam alam barzah. Antaranya apa? Antaranya suratul Mulk yang akan jadi cahaya pada kita. Quran. Saya dah cerita kepada ibu-ibu 10 surah yang akan mengelakkan 10 perkara. Dah belum? Belum lagi ke? Belum saja kalau tanya pun. Ada dalam Quran ni ada 10 surah. Ada 10 surah yang akan mengelakkan daripada 10 perkara. Belum lagi dah? Belum saja ni. Satu surah tu berapa nak bayar ni? Yang pertama, kita kongsi itu sebab teringat ni saya cerita tu. Yang pertama, suratul Fatihah. Suratul Fatihah ni, siapa yang beramal dengan suratul Fatihah, dia akan menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Suratul Fatihah menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada tuan-tuan guru yang beramal dengan suratul Fatihah ni. Makna bila sebut beramal, dia baca, jadikan sebagai amalan.
Ada yang baca 100 kali setiap hari. Yang ni amalan dia. Suratul Fatihah dia baca 100 kali setiap hari. Bukan yang dalam solat itu lain. Itu kefarduana. Itu wajib baca. Kalau tak baca Fatihah tak sah lah solat. Yang ni habis tak ada buat apa dia baca Suratul Fatihah untuk jadi simpanan dia. Amalan dia. Dia baca. Kenapa Suratul Fatihah? Sebab dalam Suratul Fatihah tu ada doa. Tak? Ada doa. Dan Suratul Fatihah ada ayat doa. Yang mana ayat doa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat doa. Sebab tu saya pernah dengan arwah sepupu saya waktu nak buka satu sekolah agama ya, di Tambun tu, jumpa dengan seorang wali Allah di belah-belah Mahang Selama. Kalau saya ingat dulu waktu dia meninggal, dalam harakah dia sebut Tok Cik Mat Isa namanya, orang Selama. Itu wali Allah. Wali Allah ya. Jumpa dia, minta dia panggil, Tok Cik boleh tak nasihatkan kami, ingat beri kami satu nasihat sebab kami nak buka sekolah agama, mak tafiz, sekolah pondok. Dia kata satu je, dia kata banyakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu je dia pesan. Banyakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dia pesan tu. Kita waktu tu tak faham. Apa banyakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni? Tak faham. Lama-lama dia cerita. Dia cerita banyakkan ini. Sebab yang ini dia tanya, tahu tak iyyaka na'budu? Tahu. Dalam surah, kata dalam Suratul Fatihah. Yang itu ayat doa. Banyak. Maknanya dia minta pada kita beramal dengan Suratul Fatihah tu. Banyakkan Suratul Fatihah tu. Kurang-kurangnya 100 kali sehari. Jadi amalan pada kita sebab dia ayat doa. Sebab dalam Quran kan ada ayat-ayat doa yang disebut sebagai ayat-ayat doa. Kalau macam, kalau nak mati dalam keadaan husnul khotimah tadi, antaranya ulama berdoa dalam letakkan dalam suratul Fajr. Ayat 27 sampai ayat 30 tu kan. Ya atun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radatan mardiyah fa'uli fi ibadi wa'uli jannati. Itu juga dibaca dalam setiap kali dalam solat ataupun sekurang-kurangnya sehari sekali antara solat subuh dengan solat maghrib. Baca doa tu untuk minta kepada Allah untuk mati beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antaranya. Tu suatu Fatihah menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang pertama. Yang kedua bacalah suratul Yasin. Yang kedua suratul Yasin. Setiap hari suratul Yasin. Untuk apa? Untuk menghilangkan dahaga di Yaumal Mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Suratul Yasin menghilangkan dahaga di Yaumal Mahsyar. Memang betul Yaumal Mahsyar ni lebih dahaga daripada sakaratul maut. Kalau sakaratul maut pun bagi air minum satu lautan pun tak cukup, apatah lagi di Yaumal Mahsyar. Sebab tu ada juga ulama yang beramal dengan suratul Yasin ni. Kita dapat baca tiap-tiap hari pun alhamdulillah. Kalau kita dapat satu amalan Yasin daripada Totonggu itu lain lah. Yang bila sebut amalan Yasin, dia ada kaedah baca itu macam mana. Ada berapa kali kena baca Yasin. Itu orang yang dapat diijazahkan dengan amalan Yasin itu dan sebagainya. Itu rezeki masing-masing. Yang kedua. Yang ketiga, suratul Dukhan. Suratul Dukhan. Suratul Dukhan untuk apa? Untuk menghilangkan ketakutan ketika mana berada di Yaumul Mahsyar. Menghilangkan ketakutan waktu berada di Mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Di Masya Allah ni takut tak? Tak usah kata Masya Allah. Gelap dunia pun kita takut dah. Belum lagi gelap alam barzah, gelap di Yaumul Mahsyar kan? Sebab waktu berlakunya bila kita berada di alam mahsyar, waktu di alam mahsyar ni kita tidak memikirkan orang lain dah, hanya memikirkan kita sendiri je. Isteri kita, suami kita, anak kita, semua kita tak peduli dah. Yang memikirkan keselamatan kita masing-masingnya. Sebab itu beramal dengan suratul yang ketiga namanya suratul Dukhan, yang ketiga. Kemudian yang keempat beramal dengan suratul Mulk. Untuk apa? Untuk ni, untuk dibebaskan, dilepaskan daripada siksaan alam barzakh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang Nabi baca setiap malam sebelum tidur tu. Kalau Nabi baca setiap malam kita, Nabi tak ada Nabi dia pasti dah. Memang tak ada lah siksa kubur. Soalan alam barzakh pun tak ada Nabi. Tapi Nabi pun baca suratul Mulk, baca setiap malam kita. Baca jugalah setiap malam waktu teringat. Tak teringat lebuh je. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima lah. Yang kelima bacalah beramal dengan suratul Waqiah. Untuk menghilangkan, mengelakkan kefakiran. Nabi baca tak suratul Waqiah? Baca. Nabi baca. Setiap malam Nabi baca 2 surah. Suratul Sajadah dengan suratul Mulk. Ada ketiga ni Nabi tambah lagi 1 surah. Suratul Waqiah. Maknanya Nabi pun baca juga. Sebab untuk mengelakkan kefakiran. Fakir dunia, fakir di akhirat. Fakir ni dia lebih susah daripada miskin, betul tak? Fakir lain, miskin lain.
Fakir ni lebih susah. Kita tak nak fakir dekat ni, fakir lagi di yaumul masya-Allah. Sebab tu bacalah dengan suratul Waqiah. Yang kelima. Yang keenam. Yang keenam beramal dengan suratul Kausar. Suratul Kausar. Suratul Kausar. Suratul Kausar ni untuk apa? Suratul Kausar ni untuk menghilangkan dahaga di yaumul mahsyar. Ya, kemudian untuk mengelakkan permusuhan. Suratul Kausar ni antaranya untuk mengelakkan permusuhan. Ibu-ibu bila tahu kita ni ada musuh dengan orang, kita tengok orang tu tak suka dengan kita, mesti ada satu-satu sebab. Maka beramal dengan suratul Kausar. Minta doa pada Allah, ya Allah, kalau ada permusuhan antara aku dengan dia, maka baikkanlah hubungan kami, ya Allah, itu je. Jangan embui-embui pula. Tak payah embui-embui. Baca je. Suratul Kausar tu antara ada dua tu. Khafiat, fadilat pada suratul Kausar. Satu menghilangkan dahaga, satu lagi mengelakkan, menghubungkan silaturahim. Mungkin mana tahu dalam Ramadan salam juga, tapi mak jenis tu tak. Tiba-tiba je, kenapa lah dia ni tiba-tiba tengok pun tak andok. Kalau jalan tu bagi salam. Mesti ada sebab. Waktu tu beramal dengan suratul Kausar. Doa pada ya Allah. Kalaupun ada antara kami ada masalah yang sekecil mana pun, ya Allah, baikkan Allah hubungan kami dengan adik-beradik kita yang tak pernah bertegur siapa ke, baca suratul Kausar tu jadikan amalan. Yang keberapa dah? 6 tu. Nah, sekarang ni yang 7 dah. Yang 7 ni semua suratul 4 tu. Yang ke-7 suratul Kafirun. Yang ke-7 suratul Kafirun. Untuk apa? Untuk mengelakkan apa? Ke apa? Untuk mengelakkan kekufuran. Tadi kefakiran lah. Yang untuk mengelakkan kekufuran. Mati dalam keadaan kufur pada Allah. Sebab tu akidah. Allah Ta'ala turunkan suratul Kafirun untuk menguatkan akidah Nabi. Ketika mana ditawarkan dengan 3 atau harta, tahta dan wanita oleh Abu Lahab dengan Abu Jahal. Baca suratul Kafirun. Mengelakkan kekufuran. Yang ke-8. Betul? Yang ke-8 suratul Ikhlas. Untuk mengelakkan kemunafikan. Munafik tak? Munafik pura-pura. Pura-pura. Sebelum lain, selepas lain. Sebelum tu saya. Saya berjanji. Itulah. Kita tak nak jadi jenis itu lah. Lain yang cakap, lain yang dapat. Kita pun sebab tu Allah Taala turunkan ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung pada orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Kita tahu dah dia zalim, kita sokong dia. Maknanya kita pun zalim pada diri kita sendiri tak? Zalim lah. Sebab tu mengelakkan kemunafikan. Munafik yang paling besarnya siapa? Munafik yang paling besarnya Abdullah bin Ubay lah, ketua munafik. Tapi Abdullah bin Ubay pun munafik dia pesan juga, dia wasiat juga apa wasiatnya. Dia wasiat, dia pesan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, esok ya Rasulullah kalau aku mati nanti tolong selimutkan aku dengan jubahmu ya Rasulullah. Munafik tu. Tapi Nabi selimutkan dah. Nabi selimutkan juga Abdullah bin Ubay ni sebab Nabi walaupun jahat macam mana pun munafik, Nabi tetap selimutkan dengan jubah sebab dia pernah minta pada Nabi. Nabi tunaikan permintaannya. Mengelakkan kemunafikan. Yang ke-8. Yang ke-9. Suratul Falaq. Suratul Alaq. Suratul Falaq. Suratul Alaq ke Alaq? Suratul Alaq tak? Kul a'udzu bin Falaq tu. Suratul Khalaq. Untuk apa tu? Untuk mengelakkan, menghilangkan kedengkian, dengki, khianat, perbuatan jahat manusia pada kita. Sihir, ilmu hitam, mandrem, black magic woman tu. Satu falak ya, untuk mengelakkan tu. Sebab tu kalau ibu-ibu mimpi 3 malam berturut-turut mimpi yang menakutkan, itu ada tanda-tanda tu. Bangun pagi-pagi tengok berterabur duit shilling depan rumah kita, bukan berterabur duit shilling dalam kereta. Kalau duit shilling berterabur dalam kereta tu duit kita. Berterabur duit shilling dalam rumah tu duit kita. Ini berterabur duit shilling depan pagar rumah. Siapa pula yang tabur duit shilling? Maka itu berjaga-jagalah. Itu antara tanda-tanda orang ada ada niat jahat dengan kita. Itu antaranya. Duit shilling. Tapi kalau duit kotas ambil, itu duit raya. Kalau duit kotas itu ambil, itu duit raya. Duit shilling tak kau bagi duit shilling, duit raya. Tak. Kalau duit shilling tu antaranya. Ya. Saya pernah pergi kedai seorang sahabat saya macam itulah. Dia kata, Ustaz lalu je depan kedai kami tak singgah pun. Saya kata,
Saya tengok kedai kamu seminggu tutup. Mana ada tutup Ustaz? Buka tiap-tiap hari buka apa. Tak lalu tak singgah apa. Tapi saya tengok tutup. Rupa-rupanya pergi-pergi rupa-rupanya kedainya. Keliling kedainya ada duit silin. Oh, itu antaranya lah. Antara tanda-tanda tu. Antara tanda-tanda tu lah. Sebab tu Nabi ajarkan pada kita sebelum kita masuk rumah tu, ibu balik pada malam-malam hari, pesan pada anak-anak kita balik pada malam-malam hari tu, duduk kejap lu dekat luar. Bukan duduk tidur di luar dah, duduk kejap kat luar. Dalam kereta, duduk dalam kereta tu. Duduk dalam kereta sekejap. Kalau saya macam itulah, duduk dalam kereta sekejap. Bacalah surah-surah apa yang kita ingat. Baru kita masuk rumah. Sebab kita tak tahu yang ikut kita tu siapa. Mungkin hantu kat lima, hantu boncing, hantu kat pecai. Mana kita tahu. Kita tak nampak dia. Kalau kita nampak, kita takut tak. Tengah-tengah bawa tu dia sebelah. Ui, bila pula ada Mika sebelah ni. Nak turun di mana? Berani tak? Sebab tu duduk sekejap. Bacalah surah apa-apa pun, masuk bagi salah. Assalamualaikum, masuk. Kalau ada anak cucu, jangan sentuh dia dulu. Melainkan kalau ibu nak sentuh lagi anak cucu yang dia di rumah, boleh. Tapi dengan satu syarat. Apa dia? Sekurang-kurangnya berwuduk. Kalau pun tak nak mandi, berwuduk. Itu je. Pesan pada anak-anak macam itulah. Ibu yang ada anak-anak yang ayahnya suka pergi mancin apa semua tu. Balik, duduk dulu kat luar. Duduk sekejap kat luar tu, baca-baca apa yang tahu, masuk. Dah masuk, jangan sentuh dulu anak. Paling baik mandilah. Kalau nak sentuh dia, sekurang-kurangnya berwuduk. Itu je. Kan Nabi ajar pada kita dan Nabi ajar. Kalau kita tak nak tu, kita tak nak ikut mana. Itu antaranya suratul falak tu. Baca untuk menghilangkan dengki, khianat manusia. Orang macam-macam nak buat kita. Betul. Tak usah kata ustaz-ustaz pun kena juga tak. Tak kira siapa-siapa, izin Allah. Biiznillah izin Allah. Sihir macam mana pun dia tetap izin pada. Kalau Allah izinkan dia jadi ya, kalau tak izinkan tak jadi ya. Sebab tu kita beramal usaha pada kita, sebab Allah Taala nak lihat usaha kita, bukan hasilnya usaha. Suratul Falaq. Kemudian yang ke-10 yang terakhir surah mana? Suratul An-Nas. An-Nas untuk menghilangkan apa? Menghilangkan kekeliruan, ragu-ragu, keraguan. Bila ada rasa ragu-ragu, baca dah Suratul Nas. Ibu ragu-ragu yang mana nak pilih ni, dua-duanya ada pi. Faham? Dua-dua ada pi. Satu pi tu, satu pi ni tak. Yang mana pi nak pilih ni. Faham ni? Tak, ada pi ni pi. Ni pi. Nak pilih pi mana nak pilih ni. Nak pilih pi ni ke nak pilih pi ni. Baca. Nak pilih ni PN ke nak pilih pi. Dia dua-dua pi tak. Nak pilih mana dia tak tahu, baca suatu anak. Ya Allah, tunjuk. Sebab tu dia ajar pada kita sebelum solat baca apa lu? Ibu kan baca suatu anak. Ada orang tu dia pusing. Dia pusing tikus jadah tu. Quran binah malikina ila misr minal jinnati wan nas sampai tempat balik. Pusing sekali lagi, 3 kali pusing. Mayang entah mana juga. Tu ragu-ragu kan setan. Setan, iblis waktu semayang tu dia akan datangkan kita ragu-ragu was-was. Yang mana datangkan? Waktu bila? Waktu semayang, waktu bila? Ragu-ragu tang mana? Ibu-ibu semayang ni, wah-wah tu ragu-ragu tang mana? Tak semayang sini. Bukan takbir. Takbir tak ada orang yang ragu-ragu. Rakaat tu yang was-was tu, takbir ni tak ada ragu. Takbir cuma dia bukan ragu-ragu, payah. Itu je tak masuk. Ragu bukan, tak ragu-ragu tak masuk. Yang was-was tu tak ni. Rakaat. Tengah-tengah terfikir tadi, siapa pula jadi tuan rumah tahun ini ya? Jamuan raya pas Gopin ni mana? Tu terfikir tu pula. Tu pula. Berapa rakaat ni? 3 ke 4. Celaka benar setan ni. Kita marah setan. Berapa rakaat? 2 ke 3, 3 ke 4 ni. Bila tu ambil yang mana? Yang kurang ke lebih? Ambil yang lebih ke yang kurang? Ambil yang kurang dah. Kamu tambahkan. Lepas tambah buat apa? Sujud? Sujud sahwi dah. Selesai. Jangan lantak lah. Jangan macam tu. Dia jenis tu setan tu. Kita pun tengah terfikir. 3 ke 4 tadi. Dah lah tanya pada orang sebelah. 3 ke 4? Tu aku pun tak ingat. Jangan tu pula tak. Maknanya tu 10 surah tu. 10 surah untuk mengelakkan 10 perkara. Kalau pun tak boleh beramal. Saya tak kata boleh beramal dengan 10-10 ni tak. Tapi ambillah salah satu. Antaranya suratul Ikhlas ni. Saya tanya ibu-ibu jangan tipu saya. Pernah tak ibu-ibu hadiahkan pada mak ayah kita setiap hari dengan suratul Ikhlas? Jangan tipu saya. Sebab tu tuan-tuan guru dia beramal dengan suratul Ikhlas ni.
Kita nak harap orang bagi kita satu ikhlas ni hanya pada tahlil tu je. Bila buat tahlil, kita panggil orang. Orang tahlil pun paling-paling kurang dia baca satu ikhlas ni berapa kali? 3 kali je. Kalau lah orang yang ada tahlil datang 20 orang, 20 kali 3, 60 kali je tahlil. Itu malam yang pertama. Malam kedua, malam ketiga. Lepas tu tak ada orang hadiahkan satu ikhlas pada kita. Kalau kita tak buat sendiri. Sebab tu baca satu ikhlas. Juga jadi amalan pada kita. Surah lain tu kita baca 2-3 kali. Tak apa. Tapi Fatihah dengan satu ikhlas. Sebab tu kan tuan guru, dia ada batu dia tu. Batu kita panggil batu guna atau batu suatu ikhlas ni. Keluar, dibaca suatu ikhlas ni. Sebab tu, kalau dia nak hadiah kan, dia ada simpanan dia dah. Dia sekarang suatu ikhlas ni, dia ada 1000 dah simpanan dia. 1000 simpanan dia. Orang dulu tahu dah. Tahu bila dia buat tahlil tu, dia minta package lengkap. Tuan Guru boleh tak hadiahkan tahlil dengan suatu ikhlas pada suami saya, isteri saya? Boleh. Dia ada simpanan dah. Tahlil dia ada lebih kurang dalam berpuluh-puluh ribu tahlil dia. Suatu ikhlas dia pun ada 10,000. Dia tak payah buat pun. Dia hadiahkan. Dia ada dah. Ya Allah, aku ambil 5,000 daripada tahlil aku hadiah kepada semati ni. Dan 5,000 pada suatu ikhlas ni aku hadiah kepada semati. Dia tak payah pun tahlil. Pernah dengar tak tu? Nak? Dia lepas tu dia tambah balik. Dia tambah balik. Dia dah kurang 5,000, dia tambah lagi. Dia kurang 5,000, dia ada lagi 10-15,000 lagi. Kita logiknya macam ni. Ibu-ibu, kalau kita tak ada simpanan, kita nak hadiah orang macam mana? Macam ni lah, ibu-ibu tak ada duit dalam bank, nak transfer duit pada orang macam mana? Kita duit pun tak ada, nak transfer macam mana? Kita suatu ikhlas pun tak ada pada kita, tu nak transfer macam mana pada orang? Kalau kita tak ada simpanan pada kita. Sebab tu kita yang Tuan Guru beramal dengan satu ikhlas. Kemudian kalau macam ni saya ajar, ibu-ibu baca satu ikhlas tu paling-paling kurang kalau sehari 10 kali, sebulan 300 tak? Kalau sehari 100 kali, sebulan 3,000. 3,000 tu, habis 3,000 tu ibu tok-tok ni. Ya Allah, aku hadiahkan keseluruhan pada suatu ikhlas ni pada kedua ibu dan ayahku. Dapat daripada suatu ikhlas. Pernah buat tak? Jangan tipu saya. Tu macam mana kita kata anak yang soleh? Sebab tu bila sebut anak yang soleh, menitik air mata. Menitik air mata sebab tu mengaji lu. Kalau kita tanya Tuan Guru, boleh tak kami ni diangkat sebagai anak yang soleh dengan kami mengaji dengan Tuan Guru dengan doa yang tak pernah kita putuskan pada mak ayah setiap kali solat. Kata Tuan Guru, kalau sekadar kamu dalam setiap solat tu kamu doa 5 kali, saya belum lagi diangkat kamu sebagai anak yang soleh. Satu ikhlas pun tak nak bagi pada mak ayah kita. Apa tak lagi nak bagi tahlil pada dia. Pernah bagi tahlil pada paling-paling kurang pun 10,000. Bagi tahlil pada mak ayah kita 10,000 untuk dibebaskan pada siksa alam pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun belum lagi dah. Satu ikhlas pun. Itu nak jadi anak soleh itu antaranya lah antara. Sebab kan Nabi dia bagi jaminan, apa yang kamu buat pada mak ayah kamu, kamu akan dapat benda yang sama daripada waris yang kamu tinggal. Itu Nabi bagi jaminan. Tu kita tak nak buat. Saya cerita pun sebab baru-baru ni teringat macam tu baliklah. Dulu rajin juga. Tapi bila sibuk-sibuk dengan dunia santan, asal lupa. Asal lupa nak bagi suatu ikhlas. Padahal kita baca. Baca tiap-tiap hari. Baca sehari 100 kali. Cukup sebulan 3,000. Hadiah pada mak ayah kita. Lain tu kita simpan untuk kita. Simpan untuk kita. Nak harap orang nak hantar satu ikhlas. Saya tanya ibu-ibu tadi. Ibu-ibu kalau dengar orang mati, kita baca satu Fatihah. Ada dah bagi satu ikhlas? Tak ada pun. Tak ada pun. Kalau kita nak ada, kita baca satu. Saya tak kata salah. Tapi yang lengkapnya macam tu. Sebab tu antara amalan. Sebab tu ulama susun tu. Yang boleh beramal silakan. Tak boleh ambil lah mana salah satu yang pada saya kalau ibu nak beramal, ibu beramal dengan satu Fatihah, dengan satu ikhlas. Yang lain dari 8 tu baca sekadar sehari 2-3 kali baca. Tapi yang ini jadi keamalan. Setiap hari kita baca 10 kali, jadikan simpanan pada kita, niat untuk kita simpan sebagai amalan kita. Kalau pun orang tak ada pada kita, suatu ikhlas tu dia akan jadi teman pada kita. Kalau 10,000 lah dia akan ikut kita dalam alam barzakh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan, antaranya kelebihan. Yang ni kalau mengaji di pondok je dapat ni. Kalau bukan tak ada ni. Kalau tuan-tuannya dengan Syekh Qadir dekat Jopi pun dia tahu. Dia tahu dia ada mengaji tu. Saya tahu. Pak Sumi memang tu amalan. Ya, ibu. Ya. Dia orang dulu ya, orang dulu memang itulah amalannya. Kita kurang sikit. Daripada sudut tu. Tu alhamdulillah. Maknanya itu tadi 10 amalan tu dengan 10 surah mengelakkan 10 perkara. Masuk pada raya berapa hari ni?
10.45 dah ni. Yang ketiga dah. Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat disebut hari raya ketika mana diberikan ataupun dipermudahkan urusan kita di Yaumul Mahsyar. Itu juga hari raya lah kemenangan. Dipermudahkan urusan di Yaumul Mahsyar. Kita tahu dah. Di Yaumul Mahsyar nanti kita akan bangun daripada alam barzakh, kita bergerak ke alam mahsyar dalam keadaan diri manusia itu mengikut amalan dia masing-masing kan. Ada yang bangun daripada alam barzakh dalam keadaan terbalik. Terbalik macam mana? Kepala ke bawah, kaki ke atas. Cuba ibu-ibu jalan kepala ke bawah, kaki ke atas. Ya Allah, susah. Tapi itulah manusia nanti. Akan ada kumpulan manusia yang berjalan dalam keadaan macam itu. Ikut apa yang dia buat kat dunia. Ada yang berjalan dalam keadaan dia tenggelam dalam air peluh dia sendiri. Ya Allah, tenggelam dia, lemah. Itulah. Ada yang berjalan dalam keadaan lidahnya terjeli keluar dengan bau yang sangat busuk, nanah dan sebagainya. Ni orang yang suka mengadu domba. Nyampau Ustaz. Dah 10.45 tak berhenti-henti. Kamu nak berhenti awal. Ini ada. Itu. Ada yang dalam keadaan perut buncit yang makan hatta nak yati hatta riba perut buncit dengan nanah. Ya Allah, tengok ada yang tukar jadi kepala balik bayar, kepala berhuk, mengikut itu. Tu, sampai yang Mahsyar. Yang ada buat korban, dia akan naik kenderaan. Yang namanya lembu ke tak tahulah macam mana. Lembu tu ada kepok, tu tahu. Tak usah fikir tu. Yang sebab kita buat korban tu. Tapi ikhlas dengan Allah lah. Jangan korban tu tak ikhlas pula. Saya tak tahu buat korban Ustaz. Itu tak ikhlas dah. Cerita dah. Kita buat korban tak. Senyap-senyap je. Buat korban buat. Tak usah cerita sangat-sangat kat orang. Nak ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia Mahsyar pula bukan mudah pula. Kan Nabi cerita, kamu akan turun bertemu dengan aku. Kata Nabi, kamu akan berjalan daripada satu Nabi ke satu Nabi kan. Sehinggalah bertemu dengan aku untuk diberikan syafaat. Itu pun bagi orang yang dapat syafaat ni mana? Orang yang Allah Ta'ala pilih je dapat syafaat Nabi ni. Yang hanya dipilih oleh Allah. Kalau Nabi pilih semua dah. Nabi pilih semua umat dia. Tapi yang pilih ni Allah. Yang dapat syafaat ni Allah. Nabi diberikan keizinan untuk beri syafaat. Itu bila bagi syafaat ni? Setelah Allah setelah Allah berkhutbah pada manusia. Dalam satu keadaan di Yaumul Mahsyar nanti, kita akan dengar Allah berkhutbah pada kita. Khutbah macam mana? Tak usah fikir. Gambarannya waktu solat Jumaat. Itu je. Ibu tak ada lah solat Jumaat. Sebab tu bagi orang solat Jumaat, ketika mana khatib tu berkhutbah, ramai di antara orang yang akan tundukkan kepalanya. Tidur tu tak ramai, tapi tunduk. Yang tak tidur, yang itu tak ada adab namanya. Itulah keadaan kita nanti. Ketika mana Allah mulakan khutbah, semua manusia akan menundukkan kepalanya. Tak ada satu manusia pun berani mengangkatkan kepala melainkan hanya aku, kata Nabi. Kenapa Nabi angkat kepalanya? Sebab Nabi minta pada orang untuk diberikan syafaat. Sebab lama sangat dah. Tapi Nabi tak cerita berapa tahun. Kalau setahun Allah berkhutbah, setahun akhirat, sama dengan berapa tahun kat dunia. Kita kuliah pun, ibu kuliah pun sejam je. Sejam lebih sikit je. Habis kan dah lepas sejam. Lama benar bila nak habis. Itu pun dia gelisah dah. Itu pun lepas sejam sikit dah. Lama benar. Yang ni khutbah. Tak tahu berapa lama Allah Ta'ala khutbah. Sehinggalah aku mengangkatkan kepalaku. Nabi angkat kepala ni minta, wahai Allah, wahai Tuhan. Boleh tak untuk aku memberikan syafaat bagi umatku? Boleh kata Allah, dibenarkan memberikan. Dan pada ketika itu bermula semua perkara yang kita buat dalam tujuan ibadah kita, dia akan jadi saksi pada kita. Ini yang ada dalam ni. Semua akan jadi saksi pada kita nanti. Saksi pada kita di amal masya-Allah subhanahu. Sebab tu dipermudahkan. Hari raya. Itu belum menghadap dengan Allah di amal masya-Allah yang namanya Mahkamah Rabbul Jalil tu. Ada yang kata 4 tahun, ada yang kata 40 tahun. Tak usah kata 40 tahun, 4 tahun pun cukup, dah lama tak lama. Kes kita dekat dunia 4 tahun pun rasa lama. Ya Allah, lamanya tak selesai lagi. Bukan kes merompak, bukan kes bunuh. Apa kes dia? Nikah di sepadan Thailand. Itu je kesnya. Ya Allah, lamanya tak habis. Betul, ada seorang sahabat saya, anak dah masuk sekolah dah. Nak masuk sekolah 6 tahun, tak selesai lagi kes dia. Tuan Hakim, dia bukan kerja macam kita. Setiap hari kerja. Tuan Hakim ni sebulan 2 kali je kerja. 2 kali dia buka mahkamah sebulan. Sebulan 2 kali kerja. 2 kali kerja. Sekali kerja 2 kali katuk. 1 katuk buka mahkamah. 1 katuk tutup mahkamah. Gaji dekat 30,000. Katuk 2 kali je. Sebulan 2 kali kerja. Ada. Kita tahu berapa kali katuk. Tukar rumah. Sampai terkatuk jari. Berapa ribu dapat? Tu tak lama je. Dekat 6 tahun dah.
Ya Allah, lamanya tak habis-habis. Kita dah panggil pula, dah pergi mahkamah, dah saksi pula tak datang, tangguh. Kita datang dah, kan tangguh-tangguh dekat 6 tahun. Kan susah. Sebab tu jangan nikah di Thailand, nikah di sini. Yang nak nikah lah. Nikah di sini. Faham Cik Nasir? Faham. Alhamdulillah. Dah. Tu. Itu kita lah. Mana tu? Allah Ta'ala pun mudah ke urusan tu. Itu yang keempat. Kita rangkai-rangkai kan kat buku sebelah. Sejenis orang rumah ni 10.5 balik. Kemudian yang kelima. Yang kelima dikatakan ada raya ketika mana kita berjaya melepasi titian Siratal Mustaqim. Ini penentu antara syurga dan neraka Allah. Melepasi titian Siratal Mustaqim. Dalam kitab Baru Mazi, kalau tak salah saya, kitab Baru Mazi ada sebut dalam kitab Baru Mazi, saya tengok jilid yang mana. Dia sebut Siratal Mustaqim ni ada yang kata jaraknya 300,000 tahun. 100,000 naik tangga, 100,000 berjalan, 100,000 turun tangga. Ya Allah, lamanya. Ada yang kata paling-paling rendah pun 15,000 tahun. 5,000 naik tangga, 5,000 berjalan, 5,000 turun tangga. Ya Allah, lamanya. Dan titian Siratal Mustaqim ni alam yang paling gelap sekali. Lebih gelap pada alam barzakh. Alam barzakh lebih gelap pada alam dunia. Kita alam dunia pun kalau gelap pun kelang kabut dah. Cuba ibu-ibu tengah-tengah nak berbuka tu, mati elektrik, terpadam. Oh, iya TMB ni pun menganggap marah orang. Sian orang TMB, bukan salah dia, pokok tumbang. Kita marah, orang TMB ni pun tengah nak berbuka ni pun mati elektrik ni pun nak marah hamba. Sian orang TMB, dia kerja untuk kita tak? Kita mengamuk-ngamuk marah dia. Anak nangis. Mak dia jangan ke mana-mana. Duduk situ. Mak tengah cari lilin. Mak gagur-gagur cari lilin. Jumpa lilin. Api pula tak ada. Cari mana ke dapur gas. Ketok. Tok nyala. Marah pula dapur gas. Tengah-tengah inilah pula meragam. Tadi elok je nak masak. Tadi ketok. Ni kat Melah lah. Kat Melah ni. Ketok. Tok nyala-nyala. Sudah datang suami. Petik. Sebab tu jangan marah abang merokok. Abang ni gunanya kan ada api, ketuk je kepalanya. Macam selalu sangat tak ada elektrik ke apa. Tu guna. Sebab tu simpan juga pemeti api. Saya simpan pemeti api di rumah walaupun saya tak merokok. Simpan. Nampak tu? Simpan tu. Nyalakan kalau tu rosak kan. Tu. Itu pun kelang kabut dah. Tu kalau ada alam barzakh kalau gelap macam mana? Gelap lagi dia masa. Sebab Nabi kata, dia masyarakat kan ada 4 kumpulan yang akan meniti titian Siratal Mustaqim, yang lepas hanya satu je. Yang mana? Orang yang dipijak di titian Siratal Mustaqim ada cahaya. Yang dia tak sedar pun dia lepas titian Siratal Mustaqim. Dah lepas. Sedar-sedar tu. Yang ini, jenis tu. Yang ni je yang lepas, kata Nabi. Dia tak nampak pun, dia tak tahu pun, dia tak terasa pun yang dia sedang meniti titian Siratal Mustaqim. Pijak-pijak ada cahaya sepantas kilat, sampai hujung. Mana titian Siratal? Dah lepas dah, kata malaikat lepas. Lepas dah. Tu syurga depan. Tak masa tengok titian. Tak payah tengok lah, kata Jibril. Masuk syurga tu je. Nak tengok ke? Tak payah tengok dah. Yang pertama. Yang kedua, dia pijak. Ada keluar cahaya. Cahaya keluar pada hujung-hujung kuku. Terang tak terang? Ibu lampu-lampu ayam tu. Ada torchlight tutup depan. Buka tu tutup dengan jari depan. Nampak tak? Macam orang curi darah ayam, itulah lampu dia. Dia tak buka nyala gitu. Susah tak? Susah. Susah. Itu tak lepas. Yang ketiga, pijak ada ke cahaya tapi lit lamp. Macam lampu yang ada rumah ibu lah. Lampu lit lamp tu. Ibu panggil lampu lit lamp. Saya orang Parit panggil lampu ada tak ada. Orang Parit dia panggil lampu tu dah. Ada tak ada. Ada ke? Itu je. Lit lamp. Tak lepas. Yang keempat, pijak-pijak tak ada cahaya. Dia gelap. Titian Siratal pun gelap. Tu nak meraba ni. Satu je daripada kata Nabi, 4 tu satu je lepas yang pertama. Kita yang mana rasa-rasanya? Jangan tengok saya. Nak yang pertama. Saya nak yang pertama tak sedar pun dah lepas. Dah lepas. Kita tak, mana pula rupa. Tak payah tengok tu Jibril masuk syurga terus. Tak payah tengok dah. Itu je. Maknanya yang berjaya melepasi itu namanya kemenangan Hari Raya dah. Hari Raya. Kita nak melintasi titik gantung yang 800 meter tu pun takut-takut tak? Ini titian Siratal Mustaqim yang bawahnya jurang api neraka Allah Subhanahu. Yang akhir dia sebut sebagai raya yang akhir mana? Bila mana kita
dimasukkan, ditempatkan di syurga Allah. Yang itu hari raya kemenangan yang paling hebat, hari raya yang paling hebat bila kita berada dalam alam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga, syurga. Jadi tetamu Allah. Jadi apa? Jadi tetamu agung, tetamu istimewa Allah berada dalam syurga. Sebab tu Nabi pesan, jahat macam mana pun minta masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Nabi pesan, masuk syurga. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat hari ini, yang itulah mendatangkan kasih sayang redha Allah Subhanahu. Sebab tu redha je dalam hidup kita, apa yang Allah Taala hadirkan pada kita, redha je. Redha je. Allah Taala masukkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ibu, kalau pun suami nak tambah seorang lagi, redha je. Redha je, apa masalahnya? Kalau itulah menyebab untuk kita masuk syurga, terima tak? Ya ke ni? Tulis kat buku tu, terima. Yang betul terima. Ke sebab tu, tak ada lain menyampah. Tapi kalau sebab itu yang menyebabkan menghalang kita masuk syurga macam mana? Sebab tu tak setuju dengan Allah. Boleh tak kita tak setuju dengan Allah? Hanya sebab tu je. Aku nak bagi kamu masuk syurga ni, pintunya ni, pintu ni. Kamu redha dengan aku masuk. Allah, kahwin dua pun masalahnya bukannya sampai 100 tahun. Dah, paling lama arwah mak saya pun ni dimandukan juga. Lebih kurang dalam tahun 85 ayah kahwin, mak tiri meninggal dulu pada mak saya. Mak tiri meninggal tahun 2011. 85 berapa tahun sangat dah. Redha masuk syurga. Tak pada Allah, tak pada Rasul, tak pada suami, tak pada mak ayah masuk. Kan? Tapi kalau sebab itu je menghalang kita masuk syurga macam mana? Nah. Kalau tahu nyesal pula tak bagi. Lantok dia nak kahwin. Ya tu dalam arwah mak saya pesan, kamu nak tambah. Esok kamu hadap sendiri. Itu je. Kamu jawab sendiri esok depan Allah. Itu je dah. Apa masalah dia dah. Faham ni? Faham? Ngangguk. Dah tulis tu. Dah. Maknanya itu tak kisahlah macam mana pun. Yang penting jadi yang dikatakan hari raya, yang sebenarnya hari raya, kata Nabi Malik, bila kamu dipilih oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah Taala tempatkan kamu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu akan melihat satu nikmat yang paling hebat, melihat zat kebesaran Allah dalam syurga. Dan nikmat yang kedua yang paling hebat, akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Aku akan ziarah setiap umatku yang berada dalam syurga, kata Nabi. Kan syurga tu ada berapa tingkatan pun, Nabi akan ziarah, akan dapat bertemu dengan Rasulullah. Tu nikmat yang paling hebat lah. Nabi kita lihat dengan mata kasar, tapi dengan Allah bukan melihat dengan mata kasar, tapi dengan mata hati. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Salam daripada aku untuk seluruh penghuni syurga, ku kata Allah. Mudah-mudahan di situlah disebut sebagai hari raya kemenangan yang mutlak bagi manusia. Bila dengar tu, sahabat menitiskan air mata. Dia rasa hari raya yang hari Fitri Syawal ni dah hebat dah. Dengan hari raya ada hebat dah. Tapi kata Nabi Malik, ada lagi hari raya kemenangan yang lebih hebat. Yang ni yang kita nak burulah hidup kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mulakan kita dengan hari raya yang utama dalam hidup kita bermula dengan kita mampu mengurangi dosa kita, sehinggalah akhirnya Allah Ta'ala pilih kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah berada di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. Habis di situ. Sejam setengah dah. Ada soalan? Tak ada soalan tak? Tak ada soalan. Saya kira ibu tak ada soalan. Kalau ada soalan pun simpan-simpan. Oh, ada. Ya, ibu. Boleh? Apa sahaja pun yang kita beramal, kita sedekah kepada mak ayah, kita semua diterima sebab daripada waris yang ditinggalkan, apa sahaja. Apa sahaja yang kita buat. Ibu-ibu dalam majlis ilmu ni pun hadiahkan niatnya, ya Allah, bahagian daripada ini kami hadiahkan ni pahala daripada majlis ilmu ni untuk orang-orang yang kami sayang. Tapi sebutlah. Dia yang paling baiknya kena sebut. Paling sebut. Sebab dia khusus kena sebut. Kalau untuk kita je tak payahlah kita sebut. Tapi bila kita nak benda tu dihadiah kepada ni, kita sebut mak ayah kita, mak ayah mertua kita, adik-beradik kita. Macam kita doa pada anak-anak kita. Anak-anak kita ni tak semuanya sama. Mungkin ada seorang yang dia lain sikit. Sebab dia seorang je lelaki, lain semua perempuan. Dia seorang je lelaki tak? Ataupun tak kira lah mana dia seorang yang jahat dan lain. Kita sebut, ya Allah, anak aku yang namanya Seleha ni, ya Allah, ada Leha sini? Tak ada. Tak ada. Yang namanya lain sikit pada adik-beradiknya, ya Allah. Aku purunkan padamu, ya lembutkanlah hatinya. Yang itu kena sebut nama. Itu kena sebut nama. Jangan, ya Allah, anak aku, ya Allah. Allah Ta'ala tahu anak yang mana. Tapi kalau ia khusus, kena sebut. Paling baiknya sebut tu, ya Allah, anak aku yang sekian namanya belum lagi dapat jodoh. Ya Allah, yang lain tu cepat menolak jodohnya. Yang ni lambat menolak jodoh. Aku pun belum lagi dijodohkan, ya Allah. Jodohkanlah kami ni, mana dulu pun tak apa. Tu tak apalah, walaupun umur 60 tahun dah. Dan 60 dah.
Kalau Allah Ta'ala jodoh, takkan nak tengok, saya tak ada nak kahwin-kahwin. Takkan boleh kata macam itu pula dengan Allah tak. Allah tak nak jodoh kan. Mana tahun umur 60 tahun kahwin dengan orang yang umur 61 tahun kan. Lebih kurang. Dia pula baik bawa kita ke mana-mana. Alhamdulillah. Tapi carilah yang minyak angin yang sama dengan kita. Dia sebotol, kita sebotol. Jangan minyak angin dia 3 botol, kita sebotol. Jenuh nak nyapu dia setiap malam pula. Itu tak kisahlah mana-mana. Mana kalau khusus sebut nama. Sebut nama. Itu dia ajar macam tu. Kalau khusus sebut nama. Tapi kalau umum tak apa. Hadiahkan pahala tu pada orang yang kita sayanglah hidup kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima apa yang kita lakukanlah hidup kita. Ramadan yang baru ni Ramadan yang terbaiklah hidup kita. Lebih baik pada Ramadan yang dulu dah kita doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Sebab tu dalam Ramadan, dalam Lailatul Qadar itu ada satu, Lailatul Qadar ni dia ada pengertian ni, ada lebih kurang 7 peristiwa yang akan berlaku pada malam Lailatul Qadar. Antaranya yang berlaku pada malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala tulis kembali takdir hidup kita setahun untuk takdir yang baru daripada Ramadan ni sampai Ramadan yang akan datang. Dan doalah pada Allah, mudah-mudahan takdir kita yang baru ni dalam catatan yang baru tu semua takdir kehidupan yang baik. Yang di situ ada rahmat kasih sayang Allah, mardhah. Yang penting redha Allah. Redha Allah dalam dunia dan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di antara peristiwa pengertian yang berlaku pada malam Lailatul Qadar bukan sekadar turunnya Quran. Bukan sekadar malam pengampunan, tapi disebut juga sebagai malam takdir manusia ditulis kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta Allah Ta'ala takdirkan kita dengan kehidupan yang baik sepanjang setahun menuju perjalanan pada sampai Ramadan yang akan datang. Sebab tu minta, yang selalu minta dia akan dapat. Itu wallahu a'lam, kita berhenti di situ, mudah-mudahan ya. Lepas tu dah ni dah dapat duit shilling tu, kalau susah nak buang bagi saya dah. Nak pegang takut pegang je tak apa. Kalau pegang je letaklah buku-buku apa tu, nak buang-buang. Kalau susah sangat tak apa, tunggu itu bagi pada saya. Tahulah saya nak buat macam mana. Itu je. Ada dapat mana? Banyak kat laman? Ya selalu. Tu. Tapi kalau memang tak ada orang buat apa, tak apa tu. Mana tak ada apa pada ibu-ibu. Tapi sekarang tak. Sekali lagi, tak pada ibu tak ada ke ni? Ada kesannya pada ibu? Ada juga? Ya, tak apa. Saya tengok pun tahu tu. Saya tengok pun tahu tu. Tak apalah, itu nanti lain lah. Ini berubat lah. Tanya-tanya pada orang yang boleh ni. Itu tanda-tanda, itu tanda lah, tanda. Kalau ada berlaku pada kita, itu tanda. Jangan fikir siapa yang buat. Kita usaha untuk berubat je. Diizin Allah tu. Kalau Allah tak izin, dia jadi. Tak izin, tak jadi. Itu je. Yang penting kita jangan tahu tanpa siapa pula yang buat. Lepas tu kita nak balas dia, tak payah. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang berubat ni kena pada orang yang betul. Kadang-kadang ni orang yang berubat bukan kaedah Islam ni, dia ni mula-mula dia cakap apa? Ini bukan orang jauh ni. Itu dia. Ini bukan orang jauh ni. Ni orang dekat dengan kamu ni. Cik Yoh. Ada Cik Yoh sama tak ada? Ini yang orang ni orang yang jauh, bukan orang yang jauh ni. Bukan orang jauh ni, orang yang dekat je dengan kamu ni. Bukan orang lain pun. Orang dekat, orang satu kuliah dengan kamu ni. Kita esok mula pergi kuliah. Siapa pula